Baiklah, terima kasih. Dan telah ramai yang dah masuk. Kalau kita tengok di talian ni lebih kurang dah ada 165 orang. Saya sempat baca sedikit komen tadi daripada rakan kita dan Jimmy dan juga Tio Limfan, ucapan selamat pagi pada majlis kita hari ini. Baiklah, selamat datang ke Google Meet berkaitan dengan instrumen standard 4 dalam standard kualiti gelombang 2 SKPM G2. Untuk pengetahuan anda, saya Ashabul Yamin bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan RKT Seri Ledang, Tangkak akan menjadi moderator pada pagi ini, dan tema kita pada pagi ini adalah Program Pembugaran Instrumen Standard 4 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 SKPM G2. Saya mewakili ahli jawatankuasa penganjur iaitu Majlis Guru Besar Daerah Tangkak mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan ke Google Meet kita pada pagi ini. Terima kasih. Ramai yang dah masuk tu. Baiklah, untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini, kita sama-sama membacakan ulul kitab. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya teruskan majlis kita. Yang berusaha Cikgu Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Juga yang dihormati Cikgu Harun Nizam bin Hassan, Timbalan PPD, Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Yang saya hormati penceramah kita pada pagi ini, Encik Pangeran Hidayatullah bin Ahmad Ali, Nazir Kanan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Johor. Juga yang dihormati Encik Nordin bin Johari, Nazir Kanan Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Johor. Yang saya hormati Puan Aida binti Mak Nur, Penolong PPD Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Yang saya hormati Cikgu Osman bin Kodiran, Pengurusi Majlis Guru Besar NGB Daerah Tangkak, pegawai-pegawai pendidikan daerah, rakan-rakan guru besar, rakan-rakan guru penolong kanan, tuan-tuan, puan-puan, warga maya pada pagi ini. Baiklah, untuk pengetahuan warga maya pada pagi ini, tata cara GM kita pagi ini adalah satu majlis santai, tapi kita kena note tuan-puan apa yang disampaikan. Bukan mudah kita nak dapat peluang seperti ini. Jadi kita akan menerima ceramah kita yang berkaitan dengan topik tadi yang akan disampaikan Encik Pangeran Hidayatul bin Mat Ali dan juga Encik Nordin bin Johari, Nazir Kanan Jemaah Nazir, Jaminan Kualiti Negeri Johor. Kemudian kita ikuti dengan sesi soal jawab ringkas. Jadi dalam sesi soal jawab tu rakan-rakan boleh kemukakan soalan. Ingat soalan yang dikemukakan berkaitan dengan topik. Jangan tanya nombor telefon Cik Pangeran pula, alamat Cik Pangeran pula rakan-rakan, berkaitan dengan topik. Dan kalau tidak boleh tuan-puan tuliskan di ruangan chat yang disediakan di sebelah bawah. Nanti kita akan kutip soalan tuan-puan yang bersesuaian untuk kita kemukakan. Tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, ringkasnya SKPM G2, merupakan satu platform perubahan yang dioperasikan secara praktikal. Setiap guru dan AKP yang bertanggungjawab akan menggunakan bahagian tertentu instrumen tersebut dalam pelaksanaan tugas dan pada masa yang sama dapat membuat penilaian kendiri. Standard 4 sebahagian daripada SKPM G2 adalah satu instrumen yang diguna pakai oleh pentadbiran sekolah bagi mencerap guru-guru dan melaksanakan tugas guru dalam mendidik. Pada masa ini, pandemik COVID-19 telah mengubah tugas utama guru iaitu untuk mendidik anak-anak daripada mengajar secara bersemuka, ini telah bertukar mengajar secara online. PDPR dilaksanakan oleh guru-guru juga berbeza. Ada guru menggunakan online, ada juga guru yang menggunakan offline. Jadi dengan ini, bagaimana pentadbiran sekolah hendak melakukan pencerapan. Sejajar dengan itu, Majlis Guru Besar Daerah Tangkak telah terpanggil bagi mendapatkan penjelasan daripada jemaah nazir. Cara mana yang sesuai
supaya dapat meletakkan skor yang tertinggi dalam pengisian instrumen standard 4 ini. Berbalik kepada topik kita pada pagi ini, program pembugaran instrumen standard 4, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, SKPMG2. Apakah yang dimaksudkan dengan pembugaran standard 4 SKPMG2? Tuan-tuan dan puan-puan, warga maya sekalian, marilah bersama-sama kita mengikuti penerangan yang lebih jelas berkaitan dengan topik kita pagi ini. Bersama dengan penceramah pertama kita, Encik Pangeran Hidayatul bin Mat Ali, diikuti dengan penceramah kedua kita, Encik Nurdin bin Johari, iaitu Nazir Kanan Jemaah Nazir Kualiti Negeri Johor. Majlis mempersilakan. Tuan Moderator, slide saya terpancar kepada audiens saya. Ada Tuan, ada. Okey, terima kasih Tuan Moderator, Tuan Haji Ashar Buliamin bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan RKT Sri Ledang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri walul uqdata misal ya qauli amri. Amma. Yang berusia Cik Muhammad Nafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak. Yang dihormati Encik Khairul Nizam bin Hassan, Timbalan PPD, Sektor Perancangan. Yang dihormati Puan Aida binti Muhammad Noor, Penolong PPD, Sektor Perancangan. Yang dihormati Encik Osman bin Kodiran, Pengurusi MGB Daerah Tangkak. Yang dihormati guru-guru besar Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil merangkap pegawai penilai kedua. Yang dihormati guru-guru peluang kanan Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil merangkap pegawai penilai pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia tercinta. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini dalam majlis yang diberkati, iaitu program pembugaran instrumen standard 4 Standard Kualiti Gelombang 2. Bagi pihak Jemaah Nazir mengucapkan terima kasih yang tidak tinggal kepada Majlis Guru Besar Tangkak dan Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak atas kesudian mengundang kami dalam program yang amat besar impaknya dalam pengurusan sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan taklimat ni, saya menyampaikan salam takzim Timbalan Ketua Nazir Johor, Puan Saniah binti Hassan. Beliau mengucapkan syabas kepada pihak penganjur dan para peserta atas usaha mengambil pendekatan mewujudkan jalinan dalam membina hubungan strategik Majlis Guru Besar Tangkak, Pejabat Pendidikan Daerah Tangkak dan Jemaah Nazir. Jadi beliau mengharap hubungan ini dapat diteruskan dalam program-program pada masa akan datang. Untuk makluman awal, kami menyatakan di sini bahawa kebanyakan visual yang dibentangkan ini sebenarnya adalah slide yang dilindungi oleh Akta Hak Cipta. Dan slide ini yang kami gunakan ini adalah tujuan untuk perkongsian maklumat saja kepada warga KPM, terutamanya tuan-tuan guru besar dan penolong-penolong kanan daerah Tangkak, yang tujuannya ialah untuk menjadikan rujukan sebagai sebarguna kemudiannya oleh para peserta dalam program pembugaran instrumen standard 4, standard kualiti. Jadi objektif yang kami hasratkan dalam pertemuan ini iaitu dalam pelaksanaan PDPR berimpak tinggi. Keduanya yang tuan-tuan mengharapkan ialah mendapat bagaimana instrumen pencerapan digunakan semasa pencerapan serta bagaimana akhirnya ialah pengisian skor-skor di dalam portal NKRA. Jadi tuan-tuan, apa yang saya terusnya akan menyentuh sedikit tentang manual pengajaran dan pembelajaran versi di rumah. Yang ini yang menjadi landas kepada rujukan kami dalam penyampaian ini.
Bagaimanapun kami sedia maklum bahawa pihak PPD Tangkak telah membuat satu penataran khusus khas, tak silap saya, dalam webinar, dalam satu siri webinar. Jadi pada hari ini saya tak sentuh secara keseluruhan dalam manual ni, tapi kami cuba menyampaikan beberapa maklumat yang agak boleh diberi perhatian oleh pihak sekolah. Jadi selaku prinsip asas, tuan-tuan sedia maklum bahawa terdapat 3 prinsip asas dalam PDPR, di mana pertama sekali ialah tiada keciciran murid dalam pembelajaran. Kedua, prinsip asasnya ialah asas pembelajaran dipenuhi, dan ketiga, kesejahteraan sosial murid diutamakan. Saya rasa pihak pentadbir sekolah sudah sedia maklum. Seterusnya saya memberi tumpuan kepada pelaksanaan bagaimana PDPR ini sepatutnya dilaksanakan dalam konteks pandemik ni. Iaitu ada saranan dalam manual itu sendiri, ada tiga saranan, iaitu yang penting adalah dalam modul penilaian dalam modul. Jadi kita melihat kepada bagaimana aspek perancangan penyampaian kandungan kurikulum itu. Kalau dalam konteks perancangan, mestilah perancangan itu secara berstruktur dan kandungannya mesti disampaikan mengikut ketetapan di SKP. Penjajaran dalam tempoh masa yang sesuai. Jadi pembangunan modul ini mestilah meliputi kepada objektif pembelajaran, kemudian berdasarkan di SKP, mata pelajaran masing-masing, ada penerangan aktiviti, nota berstruktur, ada aktiviti yang relevan dengan topik ataupun kandungan pelajaran, serta di akhirnya akan ada pentafsiran. Minta maaf tuan-tuan, saya sentuh sedikit sebab saya pasti pihak sekolah telah sedia maklum dalam penyampaian webinar yang lepas. Kemudian dari segi pelaksanaannya, dalam konteks penyediaan modul ini, guru mengedar modul mengikut RPH, kemudian murid menyerahkan hasil tugasnya kepada guru setelah selesai satu sesi pengajaran, dan guru akan menyimak dan mentafsir hasil kerja murid. Di akhir sekali dalam satu pusingan sesi pengajaran dan topik ini, ada maklum balas yang diberikan kepada murid atau ibu bapa sebelum guru-guru melaksanakan modul pembelajaran yang seterusnya. Pilihan yang kedua ialah pelaksanaan PDPR boleh dibuat secara projek. Dari segi perancangannya, setiap kali ada pembelajaran secara projek ni mestilah ianya berstruktur dan kandungan yang mendapati konteks kurikulum dengan tempoh masa yang sesuai. Dari segi pengelolaan modul projek ini, di mana mesti ada kepada tema dan tajuk. Guru perlu kena pasti kaedah dan pelaksanaannya, memberi bimbingan kepada murid-murid sehingga selesai projek, kemudian murid membentangkan hasil projek. Yang paling penting ialah refleksi kepada hasil kerja murid-murid. Antara kaedah lain yang disarankan oleh manual iaitu dengan mengadakan pembelajaran secara flip classroom, pelajaran berasaskan inquiry, pelajaran mastery, pelajaran kontekstual, pembelajaran penyelesaian masalah. Jadi ini bagaimana PDPR dilaksanakan. Saya membawa yang ini supaya pihak pencerap kepada yang menggunakan instrumen pencerapan ini dapat memberi perhatian kepada perkara-perkara ini di dalam semasa pencerapan dilaksanakan. Dalam peranan guru, saya sentuh sedikit dalam peranan guru dalam konteks PDPR ni. Saya rasa yang paling penting sekali ialah penyediaan RPT, rancangan pembelajaran tahunan, yang perlu disusunkan semula berdasarkan DSKP ataupun takwim persekolahan. Ini kita perlu lihat cikgu kita buat atau tak buat. Kemudian kita lihat yang ketujuh ini, iaitu mengadakan perbincangan guru dengan murid, iaitu dengan menetapkan satu pembelajaran di luar jadual. Kita kena lihat adakah pembelajaran berlaku dalam konteks perbincangan guru dan murid untuk mengadakan aktiviti
di luar waktu PDP yang telah dijadualkan. Kemudian kita lihat juga guru perlu menyediakan rekod-rekod prestasi murid dengan kaedah yang sesuai. Yang paling penting sekali, nombor 11, di mana guru perlu untuk mendapat sokongan ibu bapa dalam pembelajaran di rumah. So ini yang saya nak tekankan di sini. Okay, seterusnya kita membawa kepada mengingatkan mengimbau kembali satu hasrat daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, iaitu dalam naratif baharu pendidikan. Jadi yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, Ketua Pengarah Pelajaran pada ketika itu, Ketua Pengarah Pelajaran namanya, pada ketika itu berkata, iaitu penekanan akan diberikan kepada naratif baharu dalam amalan pendidikan. Terdapat 3 sub naratif yang ada yang dikemukakan pada ketika itu, tetapi yang saya nak kaitkan dalam perjumpaan kita pada hari ini ialah tentang perubahan pedagogi, di mana penekanan kepada pedagogi yang berpusatkan guru kepada berpusatkan murid, yang melihatkan kepada 4 kriteria, iaitu pembelajaran bermakna dan didik hibur, pembelajaran abad ke-21 dan pentafsiran bilik darjah. Jadi apa yang disebutkan tentang pembelajaran bermakna? Jadi ada 2 tentang pembelajaran yang bermakna, iaitu PDP yang berimpak tinggi. Di mana untuk mendapatkan PDP yang berimpak tinggi ini perlu ada dua perkara yang perlu dilihat, iaitu pengajaran yang berkesan dan pembelajaran bermakna. Jadi 2 kolaborasi antara guru dan murid ini perlu ada untuk mendapatkan PDP berimpak tinggi, yang kita melihatkan PDP berimpak tinggi ini kepada kemenjadian murid. Apa yang dikatakan pengajaran berkesan? Iaitu penyampaian pengajaran yang dapat memberi motivasi kepada murid. Kita kaitkan dengan pandemik COVID ni, kita dapat bahawa pengajaran itu dapat memberi motivasi murid untuk terus belajar. Kedua, kalau mengikut Dan atau REC pada tahun 1994, iaitu di mana pengajar yang berkesan itu guru mesti memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai kemahiran tinggi, serta dapat melaksanakan teknik profesional yang tinggi semasa proses PDP. Jadi, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran pesan, sudah tentulah kita kaitkan dengan pedagogi. Jadi dalam pedagogi yang kita pastikan bahawa guru itu dapat menggunakan model-model yang terbukti melalui pendidikan ataupun reka bentuk pengajaran yang melibatkan kemahiran berfikir, tahap kerumitan dan sebagainya, sebagai satu penyampaian yang berkesan berdasarkan ilmu pedagogi yang sepatutnya diamalkan semasa pengajaran dan pelajaran. Jadi dalam konteks pembelajaran yang berkesan itu, sebenarnya apa yang nak dilihat ialah terhadap 3 amalan pedagogi, iaitu dari segi strategi penyampaian guru, pendekatan yang dibuat oleh guru semasa dalam kelas dan kaedahnya. Okay, kalau kita lihat kepada hasrat naratif baru pendidikan kita tidak lagi melihat pada strategi pembelajaran yang berpusatkan guru, tetapi kita menumpukan kepada strategi pengajaran yang berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan berpusatkan aktiviti. Saya kira pengajaran-pengajaran yang 3 di bawah tu, berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan berpusatkan aktiviti, memang berlaku secara totally semasa pandemik ini. Kerana murid kita tahu telah dibekalkan modul dan sebagainya. Ada kerja-kerja projek yang berpusatkan bahan dan cikgu telah memandu murid melalui medium-medium pengajaran-pengajaran secara online dan offline. Kebanyakan murid-murid dibekalkan dengan maklumat-maklumat yang boleh dijadikan rujukan semasa mereka belajar secara arahan kendiri. Dalam pendekatan pula kita boleh lihat antara pendekatan yang boleh kita gunakan, pendekatan induktif, pendekatan didaktif, tematik, integratif dan dilektif. Tapi biasanya kita lihat guru menggunakan pendekatan didaktif lah, di mana lebih mudah untuk mereka memberi didikan dalam peringkat sekolah rendah ini yang daripada
daripada real kepada abstrak, daripada mudah kepada sukar, maka pendekatan didaktik. Dalam projek pula kita tahu pasti kebanyakan antara mata pelajaran yang dibuat secara tematik, contohnya kolaborasi antara mata pelajaran seni, muzik dan PSV, mereka secara bertema. Kemudian sudah tentu mata pelajaran secara integratif ada gabung jalin antara mata pelajaran ini biasanya menjadi sisipan dalam kelas. So pendekatan ni kita nampak memberi impak kepada murid kerana mereka perlu menguasai hampir segenap mata pelajaran dan boleh menggunakan kemahiran-kemahiran mata pelajaran yang lain dalam mata pelajaran yang mereka sedang pelajari. Begitu juga dalam kaedah penekanan tadi didik hibur. Kalau didik hibur kita dapati bahawa didik hibur bukan saja dengan muzik, berhibur dengan seni lakon, tetapi juga ada permainan, games, perbincangan, demonstrasi yang mana kita nampak penggunaan dalam Google Classroom. Banyak dibekalkan dengan tools-tools, alat yang boleh merangsang murid belajar secara pendekatan didik hibur. Ini tu pulang kepada guru di sekolah masing-masing, sama ada mereka dapat explore yang ada dalam D5. So D5 ni kalau dulu kita lihat hanya boleh membuat satu classroom, satu sesi, tetapi sekarang Google sangat membantu dalam pandemik. Dia faham bahawa dalam satu kelas kita boleh kelompokkan murid kepada kumpulan-kumpulan kecil. Dulu kita anggap kolaborasi ni satu yang susah untuk murid berbincang dalam kumpulan kecil, tetapi melalui platform Google Classroom atau dalam platform Google Meet, guru dah boleh memecahkan murid kepada bilangan-bilangan kumpulan yang lebih kecil semasa satu sesi pembelajaran. So sama ada kita nak melihat guru kita mengambil inisiatif menggunakan pendekatan teknologi sedia ada ataupun mereka belum menyedari ataupun mereka belum menguasai. So jadi inilah pentingnya penilaian pencerapan kepada guru, bukan kita menilai kualiti guru kita semata-mata atau melihat kekuatan kelemahan, tetapi kita nak menggunakan hasil pencerapan kita yang kita lihat daripada data-data kepada 6 aspek yang kita lihat guru tu, di mana kelemahan mengikut konteks yang perlu kita bantu guru kita untuk meningkat meningkat pengajaran dan pembelajaran mereka. Jadi itulah tujuan hasrat sebenar, apa sebenarnya tujuan pencerapan. Jadi untuk satu model pencerapan yang berkesan, pengajaran yang berkesan telah ada disediakan oleh KPM melalui kerangka standard 4 yang tuan-tuan boleh jumpa dalam SKPM G2. Dalam kerangka standard SKPM G2 ni kita melihat bahawa di luarnya berlakunya kurikulum, penyebaran kurikulum. Kita lihat di luarnya ialah bagaimana kurikulum itu dilaksanakan secara menyeluruh ketika guru mengajar. Kemudian kita melihat penyemaian nilai-nilai insaniah. Kemudian dalam standard ni kita lihat bagaimana guru ni melaksanakan pedagogi dan kita katakan bagaimana strategi dan kaedah pendekatan yang digunakan. Kita tengok adakah ia sesuai dengan tahap murid yang ada di dalam kelas masing-masing. So peranan guru ni dia tidak mengajar secara secara yang sama, klise je untuk setiap kelas. Kelas bagus pun macam tu, kelas yang akhir pun macam tu. Tidak, kita melihat mesti guru ada perubahan, pendekatan-pendekatan yang berbeza mengikut kepada aras murid yang ada di dalam kelas masing-masing. So ini yang kita nak capture dalam SKPM standard 4 ni. Kita melihat juga bagaimana guru memberi tafsiran. Sebab tu kita dalam pentafsiran ni sangat selalu kita memetik perkataan pentafsiran itu perlu melihat kepada keupayaan murid masing-masing. So maknanya kalau kita melihatkan pada keupayaan murid masing-masing, sudah tentulah pentafsiran itu lebih menyeluruh dan holistik. Maknanya kita melihat sama ada murid ini tidak menguasai langsung, menguasai sebahagian daripada konten kurikulum ataupun menguasai dengan baik kursus kurikulum. So sepatutnya dalam amalan kita sebagai guru ini dalam membuat pentafsiran, kita juga ada satu landas yang kita menyusun keperluan-keperluan murid mengikut tahap pembelajaran mereka. So kalau kita hanya menyediakan soalan beraras tinggi sahaja, sudah tentulah murid kita beraras rendah itu tidak dapat dilihat tahap mana penguasaannya. Kemudian seterusnya kita lihat kepada aspek
psikologis pendidikan itu juga penting. Sebab itu dalam pembelajaran simulasi, sarjana mengatakan bahawa akhirnya pembelajaran itu memberi motivasi kepada murid untuk belajar seterusnya. Kalau kita lihat kecenderungan murid masuk kelas, dia sebenarnya pasti mengikut gurunya. Maaf kalau pengalaman kita lah berjumpa dalam sesi-sesi PDPR ni, ada mata pelajaran tertentu ramai murid masuk kelas yang sama, ada mata pelajaran tertentu kurang murid masuk. Sebenarnya kenapa? Sudah tentu saya rasa ada sedikit sebanyak pengaruh bagaimana guru itu melaksanakan PDP. Jadi kalau selepas kita melihat lingkaran luar, kita pergi ke lingkaran dalam, di mana lingkaran dalam kita lihat kepada 5 aspek guru yang kita boleh lihat, iaitu bermula dari bagaimana perancangan itu berlaku. Dalam perancangan itu kita melihat sekali lagi dari segi objektif, dari segi strategi, sumber dan modular. Kemudian dari segi pengawalan, kita melihat bagaimana guru melaksanakan aktiviti berkaitan dengan pembelajaran, masa, konteks yang disesuaikan menyusun aktiviti itu, pelakuan guru, persetiaan guru yang ada dalam PDPR. So dalam konteks persetiaan PDPR ni mungkin guru menggunakan pelbagai medium. Kalau dia menggunakan WhatsApp, sudah tentulah berbeza pendekatan dia dengan menggunakan Telegram. Walaupun dua-duanya hampir sama dari segi teknologi ataupun dari segi yang boleh kita buat teks, video dan sebagainya, tetapi Telegram ada satu kelebihan di mana ia boleh membuat teleconference juga. So itu ada kelebihan Telegram berbanding dengan WhatsApp. So cikgu, adakah dia menggunakan sepenuhnya medium-medium yang digunakan itu secara optimum, mengambil kira semua kemudahan-kemudahan teknologi yang ada. So yang tu kita nak lihat dalam pendekatan atau pelakuan guru, mengaitkan dengan persekitaran, environment pembelajaran secara digital itu. Adakah cikgu ni berjaya atau tak berjaya sebenarnya? Kemudian lebih lanjut kita melihat bagaimana sesi bimbingan guru kepada murid. Adakah dengan pembelajaran menggunakan media WhatsApp, guru-guru ni hanya menghantar tag, memberi arahan ataupun menyebarkan video-video tertentu YouTube, ada beri link YouTube, murid pergi tengok situ dan minta murid laksanakan sesuatu tugasan yang tertentu. So kita tengok adakah dengan cara itu murid dapat menguasai konten atau belum menguasai konten. Kemudian kita lihat kepada bagaimana guru ni sebagai pendorong, kita melihat komunikasi dia kepada murid. Dan kalau kita melihat guru sebagai komunikasi ni kadang-kadang pengajarannya bagus. Contohnya pengalaman kami lah melihat secara online guru ni di kelas tahap 1, di kelas tahap 1 di mana melibatkan murid prasekolah yang ditemani oleh ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapanya bertanya bagi pihak anaknya. So, adakah komunikasi guru itu dengan ibu bapanya itu sesuai mengikut konteks? Kita pernah saya melihat komunikasi yang di mana dia ada yang melibatkan ibu bapa tulis teks, guru ni dia dah kelang kabut, dia hanya menjerit perkataan yang pada kami tak sesuai lah ditujukan kepada ibu bapa kan. Kan ada arahan tu, kenapa tak boleh ikut? So adakah itu komunikasi yang baik untuk memberi dorongan kepada dalam ketika memberi bimbingan pada murid sedang belajar. So kadang-kadang perkara itu boleh kita nampak dalam satu PDP. Kalau tuan-tuan masa mencerap itu, sudah tentu dalam konteks pendorong itu kita tak dapat memberi kualiti ataupun skor yang baik kepada guru-guru yang macam gini kan. So dalam konteks kolaborasi kita tahu dalam suasana PDR ni memang sukar sebelum ini, tetapi dengan adanya dengan adanya kemudahan disediakan oleh Google Meet, mungkin kumpulan kecil, ataupun kadang-kadang cikgu boleh ada idea boleh buat kolaborasi ini yang sesuai dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Terpulang pada guru, tapi memang kita tahu sadar bahawa kolaborasi ini sangat sukar pada ketika ini. Bukan tak boleh buat, tapi perlu buat. Tapi sebab itu dalam konteks nanti semua tuan-tuan akan lihat perkara-perkara petikan ni masih penting
tetapi kita lihat bagaimana penilaian semasa pencerapan itu boleh dibuat untuk melihat pada kolaborasi itu dilaksanakan oleh guru. Seterusnya dalam konteks penilaian. Dalam konteks penilaian ni, cikgu ada pelbagai medium, tetapi biasanya yang memudahkan guru buat penilaian ni selain melihat hasil kerja murid, menyediakan platform menjawab secara Google Form. So guru menggunakan pelantar yang sama, murid menjawab soalan-soalan ada sama. Yang penting kita tak dapat lihat kepelbagaian itu dilaksanakan oleh guru. Kebanyakan soalannya kadang-kadang terus baras rendah ataupun kebanyakan soalan terus baras tinggi. So bilangan soalan, peratus soalan yang sesuai mengikut kategori murid yang boleh guru ni mengesan sejauh mana murid ni menguasai pelajaran itu kemungkinan belum dilaksanakan sepenuhnya. Itu based pada pengalaman kami lah ketika mencerap practices guru cemerlang dalam masa 1 bulan lebih ni, kita jumpa keadaan-keadaan itu di sekolah. Tapi mungkin sekolah tuan lebih arif, tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan berbesar, belum kanan lebih arif bagaimana penilaian ni sesuai atau tak sesuai. Apa yang saya sebut ni adalah secara generalnya, tetapi sebenarnya seluruh isi pengajaran apabila tuan-tuan dan puan-puan turun ke lapangan membuat pencerapan kepada guru-guru tersebut. Kadang-kadang teknik yang sama digunakan oleh dua orang guru ni. Menggunakan medium WhatsApp, hantar YouTube yang sama, hantar dekat YouTube yang sama dalam WhatsApp, tetapi impak pelajarannya kepada muridnya berbeza. So kita kena lihat juga kriteria-kriteria itu ataupun indikator-indikator itu ketika memberi perskoran terhadap aspek-aspek yang ada dalam standard 4. Nanti kita akan bincang lanjut apabila kita memberi tumpuan kepada bagaimana instrumen itu diguna pakai semasa pencerapan. Okey, selepas saya menyebutkan kepada pengajaran berkesan, saya sentuhkan sikit pembelajaran bermakna dalam konteks pendidikan abad 21. Pendidikan bermakna ini dapat kita melahirkan murid yang mempunyai malasana kita nampak murid ini dapat berkomunikasi, murid ini kreatif, murid dapat melihat kewarganegaraan, kolaborasi, sasiah dan pemikiran kritikal. So ini adalah sebahagian yang kita katakan dalam konteks NAMSI, pendidikan abad 21, mana kita nak melihat kepada sasiah murid ataupun karakter ciri-ciri murid, pelakuan murid sebenarnya dan kewarganegaraan. Sebenarnya dalam konteks pendidikan 21 sangat menekankan pada persepsi global. Murid dapat mengetahui dunia luar. Itu yang kenapa citizen ni bukan kita melihat kepada konteks negara kita, tapi dia melibat secara global, di luar daripada kelompok yang dia ada. Jadi yang lain-lain ni saya tak sentuh sebab saya pasti tuan-tuan lebih jelas, tetapi yang kewarganegaraan ni how you bawa pelajar-pelajar ini kepada persepsi global. Kalau sekolah-sekolah menengah yang ada bahasa Jepun ni, mereka dapat mengadakan sidang video conference dengan pelajar-pelajar di Jepun. Kan? Adakah murid-murid kita ni, murid sekolah rendah, kalau dulu atur yang mana sekolah pengakak atur, dia dapat menemukan murid-murid sekolahnya dengan murid-murid di sekolah di luarnya yang jauh, berada di negeri Pahang, di negeri Kelantan, mereka boleh berbual dengan atur. So, dapat sekarang ni ada teknologi pula dalam digital ni. Ada tak kita memberi peluang kepada murid kita ini melihat kepada yang di luar nanti mengikut mata pelajaran tertentu, contoh mata pelajaran civic, mata pelajaran moral, dan kita boleh jumpa dengan kelompok-kelompok di luar. So ini mungkin sekolah boleh fikirkan sepatutnya tambah nilai kepada kejadian murid berkaitan dengan pendidikan abad 21. So untuk mencapai kriteria 6 kriteria itu ada 6 kriteria yang perlu murid kuasai, kemahiran yang murid kuasai. Okay, untuk mendapatkan kolaborasi, murid ni mesti pandai berkolaborasi. Kalau untuk berkomunikasi, murid mesti ada kemahiran komunikasi. Kemudian murid ada pengetahuan konstruktif, murid boleh menggunakan TMK dalam pembelajaran, murid ada kawalan kendiri, kemudian murid dapat menyelesaikan masalah secara realiti dunia sebenar dan inovasi. So inilah peringkat-peringkat kemahiran-kemahiran yang perlu kita beri kepada murid kita walaupun pembelajaran itu berlaku dalam suasana PDPR. Kalau kita lihat mungkin dekat sini tak ada masalah 6 ciri-ciri
kriteria kemahiran murid ini perlu dikuasai itu tak sukar sangat, tetapi mungkin cikgu nak menyediakan aktiviti berkaitan dengan kolaborasi atau penyelesaian masalah realiti itu. Mungkin itu sukar bagaimana nak diuruskan. Tapi saya percaya kalau guru didedahkan lebih lanjut macam mana penyelesaian masalah dan inovasi ini bagi dilaksanakan, saya rasa saya yakin guru-guru di sekolah dapat berfikir aktiviti-aktiviti yang sesuai berkaitan dengan kemahiran pendidikan abad 21 yang ada pada murid. Ini dimensi global yang saya sebutkan tadi, 6 perkara tadi. Okey, kalau kita lihat dalam dimensi global ini ada 6 perkara. Tapi tuan-tuan, sebenarnya dalam 6 perkara itu telah ada dalam DSKP yang disediakan oleh KPM. Sebab tu apabila saya melihat kepada pendidikan global ni, dalam konteks pendidikan Malaysia sebenarnya Malaysia sendiri sebenarnya tidak lari daripada pendekatan yang ada di sekolah-sekolah di luar Malaysia, sekolah-sekolah di negara melaju. Kalau itu yang ditekankan, kalau ini yang ditekankan oleh negara-negara melaju, memberi input dimensi pendidikan abad 21 pada muridnya untuk melahirkan sumber manusia yang cemerlang, yang relevan pada abad 21, maka Malaysia ni dalam DSKPP ada disenaraikan 9 senarai yang kita boleh relatekan, kita boleh kaitkan dengan kompetensi global murid-murid kita, iaitu dengan berdaya tahan, mahir komunikasi, pemikir, kerja pasukan. So ni kita kerja pasukan kita boleh kaitkan dengan kolaborasi, pemikir kita boleh kaitkan dengan kreatif, bersifat ingin tahu, kreatif, berprinsip. So ni arahan ke diri, bermaklumat, arahan ke diri, penyayang, prihatin, patriotik, berdaya tahan. So adakah guru kita ini pernah membelik-belik DSKP secara mendalam, melihat apa sebenarnya yang kita ni nak tengok anak murid kita ini? Adakah kita guru di sekolah masih menekankan kepada kemahiran kontens, atau kemahiran kontens itu dapat mewujudkan 9 profil murid yang disebut dalam DSKP, semua mata pelajaran yang ada. So kalau mereka mengajar matematik, adakah matematik itu kita dapat serapkan nilai yang disebutkan dalam SKPM itu, nilai patriotiknya, nilai penyayangnya. Jadi inilah yang kita perlukan pada kepimpinan sekolah, melihat ciri-ciri pembelajaran yang ada pada guru itu, ciri-ciri pengajaran yang guru itu laksana dalam kelas. Adakah menjurus kepada kesediaan membentuk profil murid sebenarnya. Saya rasa perkara ini bukan satu tekanan kepada pihak sekolah untuk menghabiskan silibus semata-mata, tetapi dalam konteks yang kita tidak terikat dengan perbebasan UPSR, maka yang profil murid inilah kita perlu jelmakan sebaik saja mereka masuk ke sekolah. Kita tanamkan ke sedalam-dalamnya 9 profil murid ini. So murid ni berkembang pada tahun 1, tahun 2. Kalau kita lihat sekolah-sekolah yang memang dah ada budaya ini, sebenarnya kesan muridnya, impak kemenjadian muridnya sangat luar biasa. Kalau kita melihat, kalau dululah ada persaingan dengan dalam UPSR, sebenarnya murid-murid yang ada profil inilah sekolah mereka itu sebenarnya cemerlang, sebab mereka telah diasuh sebagai manusia yang holistik sebenarnya di sini. Okay, setakat ini saja untuk saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita pergi kepada yang utamalah untuk hari ini, iaitu untuk melihat bagaimana instrumen PDPR offline dan offsite digunakan. Saya serahkan kepada Encik Nordin untuk meneruskan, ataupun kepada tuan moderator. Terus tuan, terima kasih. Terima kasih kepada Encik Pangeran. Jadi kita teruskan bersama Encik Nordin untuk bahagian standard 4. Silakan tuan. Sebentar.
Boleh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap suara saya jelas. Jelas Tuan. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Timbalan PPD Sektor Perancangan Cik Khairul Nizam bin Hassan, yang dihormati Puan Aida, penolong PPD Sektor Perancangan, Encik Usman, Berkadiran Pengurusi Majlis Guru Besar Daerah Tangkak, Barisan Guru Besar dan Barisan Guru Perlengkanan PPD Daerah Tangkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama kali kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita dapat berjumpa lah dalam sidang maya ini untuk sama-sama kita berkongsi maklumat dan membuat penambahan dan pencerahan dalam pengurusan pendidikan yang menjadi amanah dan tanggungjawab kita dalam menguruskan sekolah, insyaAllah. Juga terima kasih pada Tuan Pangeran Hidayatullah, rakan saya, atas perkongsian berkaitan dengan maklumat-maklumat pendidikan terkini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, perkara yang disampaikan oleh Encik Pangeran itu merupakan pencetuslah kepada diri kita dalam kita saling ingat mengingati perkara yang sepatutnya dan sewajarnya dalam tindakan kita dalam menguruskan PDP khususnya. Dan perkara-perkara yang dibincangkan itu sebenarnya telah tertulis secara tersirat dan tersurat di dalam TSKP. Cuma kadang-kadang kita terlupa dalam melaksanakan itu, kita terlupa dan ia tidak dilaksanakan sepenuhnya. Misalnya contoh-contoh kemahiran proses matematik, pembelajaran projek inquiry penemuan dan sebagainya. Itu antara contohlah contoh-contoh yang terdapat dalam DSKP yang seperti mana yang disebut secara mendalam oleh Encik Pangeran tadi. Jadi itu merupakan satu perkongsian dan menambah baik untuk kita sewaktu kita melaksanakan pencerapan dan sebagainya. Itulah antara perkara-perkara yang mungkin kita perlu lihat. Dan untuk diri kita sendiri, untuk saya sendiri, perkara-perkara ini perlu ditambah baik dari masa ke semasa untuk memastikan kita sentiasa dalam keadaan yang dalam situasi terbaik. Semua perubahan dan pendedahan dalam era global semasa terkini. Terkini perkara-perkara ini merupakan satu benda yang telah menjadikan kita seorang yang mendekati IT dan menggunakan perubahan-perubahan itu dalam mengurus kehidupan kita seharian, termasuklah pendidikan anak-anak kita. Okay? Dan seterusnya ianya adalah untuk menyambut sepenuhnya PPPM kita 2013-2015 untuk kita ke arah gelombang ketiga, insyaAllah. Ya, semua perkara-perkara itu tadi telah dihuraikan oleh Encik Pangeran. Kita ucapkan terima kasihlah sebagai satu flashback untuk kita menambah ilmu dan membaiki diri kita dalam perusahaan pendidikan seterusnya. Okey. Untuk hari ini tuan-tuan dan puan, terus. Untuk hari ini tuan-tuan dan puan, saya diberi tanggungjawab untuk memberikan, bukan taklimat lah, untuk memberikan berkaitan dengan penilaian PDP online dan offline. Penilaian PDP, PKS, SKPMG 2 berdasarkan situasi terkini. Jadi atas permintaan mungkin nak tahu berkaitan dengan offline, nak tahu dengan offline, tetapi kita cubalah kupaskan penilaian PDP sama ada online atau offline dan kita tengok apakah perbezaannya supaya kita lebih memudah untuk memahami dan melaksanakan penilaian, insyaAllah. Okey tuan-tuan dan puan, instrumen pencerapan, ada jenis-jenis instrumen pencerapan, perbezaan-perbezaan umum dan tata cara penggunaan instrumen. Ini akan benda yang akan kita kupas lah, dan juga termasuk dengan portal NKRA iaitu pengesahan skor PDP. Pengesahan skor PDP sama ada dia secara online atau offline. Seterusnya Diva. Okey tuan-tuan dan puan, ini jenis instrumen PDP. Okey.
kita secara santai lah supaya kita mudah faham. Ini jenis instrumen PDP yang pertama sekali secara bersemuka. Secara bersemuka ni insya-Allah lah kita akan jumpa balik dengan murid-murid kita walaupun tidak sepenuhnya pada insya-Allah pada 3 bulan 10. Pada 3 bulan 10 insya-Allah kita akan berjumpa secara bersemuka dengan murid-murid kita, maka akan berlakulah PDP bersemuka. Dan ada di kalangan murid-murid kita yang akan meneruskan secara online. Jadi kita juga ada instrumen PDP online. Okey. Bila online ada masalah dan sebagainya, mungkin kedudukan murid kita jauh dan sebagainya, kita ada offline. Kita ada offline. Jadi instrumen PDP dalam era ini ada 3. Yang pertama bersemuka, yang kedua online, yang ketiga offline. Okey, seterusnya. Itu tuan-tuan dan puan, kita cuba buat banding beza lah paparan instrumen tu. Instrumen online dan instrumen offline. Instrumen offline dengan online ni berbeza. Yang online ni sama, seakan-akan sama atau memang sama lah dengan standard 4 SKPMG 2. Standard 4 SKPMG 2. Yang offline dia berbeza sikit. Dia hanya dalam satu keping kertas macam tu je. Okey, dia macam yang biasa je tengok macam instrumen ke ni. Tapi begitulah keadaannya dan tuan dan puan insya-Allah telah pun melihatnya dan telah pun menilainya dan insya-Allah mungkin ada kekurangan-kekurangan dari segi kefahamannya, insya-Allah kita akan sama-sama bincangkan sebentar lagi. Seterusnya Diva. Okey. Ciri-ciri instrumen. Ini ciri-ciri instrumen. Instrumen online. Okey. Yang pertama, tujuan instrumen online. Instrumen ini digunakan bagi pencerapan PDPR secara inline. Maksudnya menggunakan talian. Okey. Kemudian perskorannya yang kedua, aspek dan nilai skor telah dilaraskan semula. Maknanya nanti kita akan pergi pada instrumen, kita akan lihat apa yang dimasukkan telah dilaraskan itu. Okey, yang ketiga faedah. Okey, skop pencerapan dapat menggambarkan kualiti PDP guru secara online dengan mengambil kira senario pembelajaran sebenar. Okey, skop pencerapan dapat menggambarkan kualiti PDP guru secara online dengan mengambil kira senario pembelajaran sebenar. So, kita ambil kira juga senario semasa cikgu dan murid insya-Allah. Dan instrumen offline pula tujuannya ialah instrumen ini digunakan bagi pencerapan PDPR secara offline, offsite atau secara hybrid. Pengguna perlu menguasai skor standard 4 SKPMG 2. Okey, kenapa pengguna perlu menguasai skor standard 4 SKPMG 2? Kalau merujuk pada SKPMG 2, kita ada tahap kualiti dan tahap tindakan. So, walaupun kita melaksanakan secara offline, tetapi kita masih lagi mengambil kira nilai-nilai yang ada dalam SKPMG 2. Okey, yang kedua, penskoran. PGB pentadbir boleh menggunakan pertimbangan proporsional dalam pemberian skor. Okey, PGB pentadbir boleh menggunakan pertimbangan proporsional dalam pemberian skor. Dekat sini nanti kita akan lihat pada instrumen pada pecahan-pecahan instrumen yang kami telah sediakan untuk makluman tuan-tuan dan puan, dan sekiranya ada pertanyaan boleh nanti bertanya pada kita apabila kita melihat pada instrumen tersebut. Untuk ketiga, faedah skor diperolehi skor yang dimasukkan dalam portal SKPMG 2. Maksudnya skor yang diperolehi dari PDPR secara offline ini boleh dimasukkan dalam portal SKPMG 2. Tak perlu nak ubah apa-apa. Masukkan terus saja skor yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya. Okey. Untuk instrumen offline, bila PDP dilaksanakan melangkau waktu yang ditetapkan dalam jadual. Ini penggunaan instrumen offline. Penggunaan instrumen offline ialah berkaitan dengan bila tidak ada, maksudnya sekarang ni masalah sekolah yang tidak ada line internet atau tidak mempunyai sambungan yang baik dan sebagainya yang boleh mengganggu PDP. Jadi bolehkah menggunakan instrumen offline? Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan, instrumen offline ini biasanya ialah bagi sekolah-sekolah pendalaman di Sabah dan Sarawak. Seboleh-bolehnya atau sebaik-baiknya bagi kita
di Semenanjung ini, kalau tidak ada masalah lain, internet atau sebagainya, janganlah guna instrumen offline. Lebih baik guna online. Guna online. Kita memang galakkan penggunaan online. Okay, bagi pihak KPM menyediakan offline ini ialah untuk mengambil kira guru dan pelajar-pelajar yang terutamanya yang berada di Sabah dan Sarawak. Okay. Pencerapan tidak dapat dilakukan secara berterusan. Okay. Bila pencerapan tidak dapat dilakukan secara berterusan. Okay, isu penggunaan instrumen offline ini, instrumen pencerapan offline ini, bila PDP dilaksanakan melangkau waktu yang ditetapkan dalam jadual. So maksudnya mungkin menggunakan WhatsApp contoh, tapi benda bila bukan WhatsApp menggunakan bila offline ni, kita kata bila ada kekangan line internet, bagaimana guru menguruskannya mengikut ketetapan jadual yang telah ditetapkan. Jadi pencerapan ini biasanya tidak dapat dilakukan secara berterusan. Dia berperingkat-peringkat dan mengambil masa. Kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 hari. Okay? Kalau online ni kita ada masa, ada tempoh masa. Okay, tapi biasanya offline ini, instrumen offline ini digunakan bagi pencerapan yang tidak dapat dilakukan secara berterusan dan dianya mengambil masa. Okey, bagaimana? Perlu dapatkan evidence. Bagaimana kita nak menilai sesuatu kerja guru kita, yang kita perlu ada evidence. Bagaimana kita nak tahu guru kita mengajar, murid kita belajar, kita perlu dapatkan evidence. Evidence ini nak dapat daripada siapa? Kita kena dapatkan daripada guru. Okey. Bagaimana kaedah melihat dokumen? Okey, bila secara offline ni, maksudnya mereka yang membuat pencerapan mesti lebih kritikal dan mesti mempunyai satu perancangan yang sangat hebat supaya evidence dan kaedah melihat dokumen itu dapat dibuat ketetapan, dapat dibincangkan bersama guru bagaimana sesuatu dokumen itu dapat dibuktikan bahawa kerja-kerja kuat guru itu telah terlaksana. Dan yang ketiga, temu bual. Inilah kita kata kita perlu menghubungi guru, kita berbual, mungkin kita juga boleh menghubungi murid, kita berbual dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu maklumat adakah sesuatu tugasan itu telah dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian hasil kerja murid. Salah satu perkara yang mungkin boleh menjadi rujukan kita untuk menjadi evidence sesuatu PDP itu telah terlaksana ialah hasil kerja murid. Bagaimana untuk menguruskan? Itu adalah ketetapan tuan-tuan dan puan-puan atau pihak sekolah, pengurusan sekolah. Okey, seterusnya skor. Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan, okey, berdasarkan daripada temu bual, semakan dokumen dan sebagainya, barulah tuan-tuan dan puan-puan memberikan skor. Skor tidak melebihi ketetapan pada setiap item. Nanti kalau kita melihat pada instrumen, ada ketetapan-ketetapan skor. Dan dia janganlah melebihi ataupun melangkaui ketetapan pada setiap item yang ada dalam instrumen. Kalau skor itu 5, bagilah 5 dan sebagainya. Jangan bagi 6. Okey, maksudnya skor tidak boleh melebihi ketetapan pada setiap item. Itu antara beberapa perkara lah yang perlu dilihat ketika kita buat pencerapan menggunakan instrumen offline. Okey, seterusnya Diba. Okey, ini contoh instrumen PDP online. Okey. Sama, kalau kita lihat seperti standard 4 juga. Okey, kita melihat kepada tahap tindakan dan juga pada tahap kualiti. Okey, ini instrumen PDP online. Okey, seterusnya. Diba. Okey. Ini sama. Okey, sama. Jadi sama ni saya teruskanlah sebab tuan-tuan dan puan-puan telah arif benda ini. Okey, seterusnya Diba. Okey, tuan-tuan tengok di sini pada 4.2.2 ada warna hitam tu. Okey, apa maksud yang kita hitamkan di situ? Okey, menyusun atur keadaan murid. Okey, dalam PDP online tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh menetapkan susun atur murid. Jadi dalam instrumen ini dia telah digelapkan. Maksudnya pada situ tahap tindakan dan skor itu dihitamkan, maksudnya tidak ada markah. Okey, pada bahagian itu tidak perlu diisi skor. Pada bahagian itu tidak perlu diisi skor. Okey, dia telah dihitamkan, mana pada bahagian itu tidak perlu diisi skor. Okey, yang lain-lain perlu diisi lah mengikut wajaran. Okey, seterusnya Diba.
Okey, ini juga sama pada 4.3. Okay, dia kebanyakannya boleh berlaku dalam PDP online. Seterusnya dia. Okey. Yang warna kuning ini tuan-tuan dan puan, dia berlaku. Okey, dia berlaku dalam PDP online. Okey, contohnya merangsang murid berkolaboratif. Merangsang murid berkolaboratif. Okey, walaupun cikgu berupaya untuk merangsang murid secara dalam talian ini, tetapi dalam untuk menilainya, ianya mungkin tidak begitu ketara atau ianya menjadi subjektif. Dia berlaku tetapi tidak dapat dilihat sepenuhnya. Okey? Maksudnya di sini, bila yang kuning ini dia berlaku tidak dapat dilihat sepenuhnya. So, skor yang diberikan, dia kena ada skor, tetapi skor di sini tuan-tuan dan perempuan perlu menggunakan proportional judgment tuan-tuan dan perempuan. Maksudnya begitu. Dia berlaku tetapi kadang-kadang dia tidak jelas. Kadang-kadang dia tidak seperti mana yang kita harapkan kerana mungkin masalah talian dan sebagainya. Okey. Gangguan-gangguan dalam pelaksanaan PDP online ini kita semua akui ada masalah tertentu, ada masalah teknikal yang mungkin kita tidak dapat elak, tetapi yang menyebabkan perkara-perkara yang kita nak lihat dalam contohnya dalam 4.4.4 ini tidak dapat dilihat sepenuhnya atau tidak dapat dilihat sebaiknya atau tidak dapat kita nak jadikan ia sebagai sesuatu yang rujukan untuk rakan-rakan yang lain kerana kekangan-kekangan disebabkan oleh hal-hal yang kita tidak dapat elakkan atau guru-guru elakkan. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan perlu juga meletakkan skor tetapi ianya lebih kepada proportional judgment tuan-tuan dan puan. Okey? Okey, seterusnya di bawah. Lagi. Okey, sementara saya teknikal kat sini. SK Bukit Kangkar. Okey, angkat tangan. Ada apa-apa soalan cikgu? Boleh saya bantu atau rakan-rakan saya bantu? SK Bukit Kangkar. Ada persoalan SK Bukit Kangkar? Saya tengok tadi lambai-lambai tangan tadi. Gini wah. Okey, tuan. Terus ya. Okey, yang kuning-kuning itulah maksudnya dia berlaku tetapi dalam keadaan PDP online, pencapaian PDP online kadang-kadang disebabkan teknikal dan sebagainya, kita kadang-kadang susah untuk melihat memberi keyakinan dalam membukakan soalan atau memberi respon dan sebagainya. Dekat sini kadang-kadang cikgu, murid-murid jadi pasif dan sebagainya kan. Ada murid, kalau murid ada 10 orang mungkin yang terlibat hanya 3 daripada 10, 3 daripada 7 contohnya. Okey, bukan tak berlaku. Tapi di sini maksudnya kita dia tekan dia ni. Okey, tak apa tuan-tuan, terima kasih. Ada soalan pun tidak ada masalah. Boleh interrupt, tak ada masalah. Okey. Dekat sini kita lebih kita kata sebagai pencerap tuan-tuan dan perempuan perlu ada professional judgment. Maksudnya tengok pada situasi, tengok pada keadaan. Sekiranya kita memahami keadaan cikgu itu dan telah berusaha sedaya upaya, tuan berilah markah sesuai dengan keadaan dan keperluan. Okey. Yang bila yang warna kuning itu. Jangan dibiarkan kosong. Seterusnya di bawah. Okey, begitu juga. Okey, ini ada beberapa perkara yang kita rasa sewaktu online dia mungkin ada kekangan tu membuat refleksi contohnya, kemudian dia kata menjalankan aktiviti dan sebagainya. Jadi di situ ada kekangan-kekangan dalam kita melaksanakan pencerapan online. Tapi pada bahagian itu, yang kuning itu maksudnya seperti yang saya katakan tadi, perlu ada markah tetapi mengikut kepada keperluan dan situasi. Dan di situ memerlukan professional judgment tuan-tuan dan puan sebagai pegawai orang yang mencerap. Okey, seterusnya di bawah. Okey, ini yang kuning-kuning ini tuan-tuan dan puan tengoklah pada bahagian 4.4
6.1. Okey, seterusnya di bawah. Okey, dan PDP online perlu isi skor. Balik bismillah. Okey, PDP online perlu memenuhkan ruang-ruangan ini. Okey. Seperti yang tertera ini, seperti ada dalam portal. InsyaAllah wajaran-wajaran yang PDP online ini telah diselaraskan di peringkat Rustia. Maka sekiranya bahagian yang digelapkan dan sebagainya itu, dia tidak akan mempengaruhi jumlah keseluruhan skor pencerapan PDP kerana dia telah diselaraskan oleh pihak ibu jabat. Dia tidak akan mengurangkan skor seperti mana kita buat pencerapan bersemuka. Dia telah diselaraskan dan dia telah membuat tambahbaikan sesuai dengan keadaan kita pada hari ini, insya-Allah. Instrumen PDP online. Okey, sekarang ni instrumen PDP offline. Okey tuan-tuan dan puan, inilah bentuknya PDP offline. Rasanya tuan-tuan dah melihat dah instrumen PDP offline ni, offsite ni. Seperti yang saya maklumkan tadi, PDP offline offsite ni sebenarnya terbina dia adalah merujuk kepada sekolah-sekolah pendalaman yang jauh di pendalaman di Sabah dan Sarawak. Tetapi melihat kepada situasi di tempat tuan-tuan dan puan, kalau ada keadaan-keadaan seperti ini, bolehlah menggunakan instrumen PDP offline atau offsite. Sekiranya masih mampu lagi menggunakan online, maka buatlah secara online. Tetapi kita bagi pihak kami lah, kami lebih suka kalau dapat bersemuka, insyaAllah pada 3 bulan 10 ni sekolah akan buka dan kita punya portal akan tutup pada sehingga 15 Disember. Portal kita akan tutup sehingga 15 Disember. So masih ada banyak masa lagi untuk kita melengkapkan portal itu. Jadi menjadi pilihan tuan-tuan dan puan lah untuk membuat ketetapan nak isi dalam portal tu instrumen apa skor pencerapan bersemuka, pencerapan offline atau offsite. Kami serahkan kepada tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan rasa bersemuka itu lebih baik, so tunggulah sekolah buka. Kalau ada kekangan disebabkan ada cikgu-cikgu yang dicerap itu BDR dan sebagainya, kerana pandemik ini kita tak tahu, so kalau kita kata online itu lebih kita kata lebih mudah daripada bersemuka, maka gunakanlah online. Bagi murid-murid kita yang jauh, insyaAllah kalau offline atau offsite itu merupakan satu keputusan yang betul, maka gunakanlah instrumen PDP offline. Jadi itu semua adalah terserah kepada kebijaksanaan pengurusan tuan-tuan dan perempuan. Okey, seterusnya di bawah. Okey, tuan-tuan dan puan, kita pecahkan instrumen PDP offline offsite ni. Okey, 4.1.1. Kita dekat sini kita pergi beginilah. Okey, guru sebagai perancang. Okay, skor penuh di 10. Okey, skor diperolehi itu ketetapan tuan-tuan dan puan berdasarkan pencerapan yang tuan-tuan dan puan buat. Okey, kalau kita melihat kepada rujukan justifikasi skor, rekod catatan rancangan pengajaran guru yang mengandungi tajuk, objektif dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan kaedah atau platform yang digunakan, refleksi selepas setiap PDP. Itu antara rujukan yang kita boleh lihat. Maksudnya bila guru sebagai perancang, bila tuan-tuan nak buat pencerapan pada guru-guru ni, cikgu ni mesti dah serah pada tuan-tuan dan puan RPH. Okey, rekod itulah RPH lah, rancangan pengajaran guru. Okay. Awal dia kena bagi dan tuan-tuan tetapkan tarikh bila dia kena bagi awal untuk kita menyemak tajuk, objektif dan bila kita buat pencerapan adakah aktiviti pembelajaran dan objektif serta tajuk itu selari. Jangan tulis objektif lain, aktiviti lain, tajuk lain. Dia ngajar ikut dan je. Okay? Jadi dekat situ nanti tak nampaklah guru sebagai perancang. Jadi evidence atau perkara yang perlu menjadi rujukan tuan-tuan dan puan untuk justifikasi skor ialah RPH mereka. Okay. Refleksi selepas setiap PDP, ini dapatkanlah maklumat daripada guru nanti. Okay. Ini yang kita kata kena temu bual guru ni.
Refleksi, nak mendapatkan refleksi ni. Kena tanya refleksi apa, akhirnya apa daripada pembelajaran itu, berapa murid yang dapat, berapa murid yang menguasai, berapa murid tak menguasai, berapa orang yang perlu tindakan penambahbaikan ataupun tindakan susulan. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, bagi memantapkan diri sebagai seorang penilai, okey, tuan-tuan dan puan kena rujuk juga kepada SKPMG 2 pada tahap kualiti itu. Ianya akan menjadi sebagai justifikasi profesional, maksudnya ataupun professional judgement kita untuk menentukan skor yang diperoleh guru itu mesti juga berbalik kepada tahap kualiti yang ada dalam SKPMG 2 itu sebagai panduan. Sebagai panduan. Mengikut tahap pelbagai aras upaya murid. Daripada mana kita nak tengok daripada objektif. Contohnya begitu. Ada berapa objektif? Ada 2 objektif. Bila ada 2 objektif, maksudnya ada PDP terbeza. Dengan secara langsung dia boleh menggambarkan mengikut pelbagai aras upaya murid. Itu kita punya first impression. Okey, untuk memastikan betul atau tak betul, berlaku atau tak berlaku, kita kena berada bersama guru. Kita kena berada bersama guru, dekat situlah kita perlu temu bual dia atau temu bual murid dan sebagainya. Okey. Mengikut peruntukan masa yang ditetapkan. Okey, dengan mematuhi ketetapan kurikulum arahannya berkuat kuasa. Itu kita punya justifikasi proporsional lah bagi membantu untuk meletakkan skor terbaik kepada guru dalam 4.1.1. Okay, apa evidence yang perlu dirujuk? Itulah saya sebut RPH, okay, kemudian buku panduan mata pelajaran, platform digital, Google Classroom. Okay, dekat sini kalau kita gunakan platform digital dan sebagainya, itulah bahan rujukan kita kan. Tapi kalau kita melihatlah keperluan apa yang cikgu gunakan, Telegram, WhatsApp, email, Google Form, SMS dan sebagainya, itu semua kita ambil kira. Okey. Kita ambil kira. Okey, ini antara cadangan-cadangan evidence lah. Okey. Jadi bila kita nak meletak ini sebagai evidence, maksudnya kita kena pastikan ketetapan-ketetapan yang berkaitan ni kita telah buat semasa kita berbincang dengan cikgu. Okey, ketetapan awak nak guna platform mana? Okey, saya budak tak boleh hubung dengan SMS saja, kita arahan semua keluar melalui SMS. So, buktinya SMS guru itu perlulah kita lihat, kita baca supaya kita nak memastikan guru tadi telah dapat merancang dengan betul. Perkara yang berkenaan kita kena ambil tahu dan kita kena minta daripada guru. Barulah kita nanti membuat satu justifikasi skor yang betul untuk guru sebagai perancang. Okey, seterusnya. Okey, 4.2.1, guru sebagai pegawai pengawal proses pembelajaran. Okay, rekod catatan. Kalau ikut rujukan dalam instrumen tadi, rujukan justifikasi skor, rekod catatan kandungan pengajaran yang sesuai dengan tajuk dan objektif pelajaran, tempoh masa yang ditetapkan. Okey, apa dia kita punya professional judgement? Kita punya professional judgement, kita merujuk pada tahap kualiti di mana adakah RPH yang dilancarkan atau pengajaran yang dirancang itu menepati objektif pelajaran mengikut aras upaya murid dan secara berterusan dalam PDPC. Okey. Kadang-kadang kita tak kata bagaimana kita berterusan dalam PDPC. Benda ni offset kita tak tahu. Tapi langkah-langkah dan arahan-arahan guru sama ada dalam WhatsApp atau dalam SMS itu merupakan evidence kepada bagaimana kita melihat adakah arahan-arahan itu secara berterusan atau tidak. Jadi kita kena merujuk kepada apakah kaedah atau medium yang guru laksanakan. Okay, evidence yang perlu dirujuk RPH, arahan memo tentang PDP, bahan pembelajaran, slide, video, tugasan modul pembelajaran dan lain-lain. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan ada evidence lain. Yang ini hanya contoh evidence yang kita dapat. Untuk kita dapat sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya 4212. Okey, guru sebagai pegawai suasana pembelajaran. Skor penuh 5. Skor diperolehi, jangan bagi 6 tuan-tuan dan puan, bagi 5 ke bawah. So skor dia lah 0 hingga 5. Tak boleh 0 hingga 6. Nanti bila masuk tapak, menjerit tapak. Okey, masuk dalam portal pun tak boleh nak jawab. Okey, mesti sesuai dengan skor penuh. Okey. Kalau ikut instrumen rujukan justifikasi skor, rekod catatan ialah keterlibatan murid dalam sesi pembelajaran luar talian. Macam mana nak nampak ni? Okay.
kita tak nampak penglibatan murid dalam sesi pembelajaran luar talian. Hasil kerja murid yang membuktikan aktiviti pembelajaran terlaksana mengikut perancangan. Bagaimana kita nak tengok keterlibatan murid dalam sesi pembelajaran luar talian ni? Hasil kerja murid yang membuktikan aktiviti pembelajaran terlaksana mengikut perancangan. Maksudnya tuan-tuan dan puan, keterlibatan murid dalam sesi pembelajaran luar talian ni, itulah kita kata merujuk kepada dokumen-dokumen atau catatan-catatan guru yang merujuk kepada respon murid dalam platform digital contohnya. Atau maklum balas guru. Maksudnya guru perlu ada catatan. Misalnya, murid ada 30, murid ada 10. Yang terlibat dalam satu PDP hanya 5 orang. So guru kena catat benda itu. Itu sebagai siapa nama murid itu, siapa nama murid itu. Maksudnya guru perlu ada catatan untuk memberitahu kepada pentadbir berapa ramai murid yang terlibat. Rasa saya rekod-rekod ini sekolah sentiasa update untuk memastikan semua murid terlibat. Jadi rekod-rekod itu boleh digunakan sebagai maklum balas guru atau maklum balas pentadbir. Selain daripada itu, kita juga boleh melihat hasil kerja atau tugasan murid yang murid kembalikan kepada kita. Jadi sebab itu saya kata dalam buat pencerapan PDP offline ni atau offsite ni, dia mengambil masa. Dia mengambil masa. Bukan 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin lebih daripada itu melihat kepada jarak dan situasi. Jadi sebab itulah kita perlu ada professional judgement dengan mengambil kira persekitaran, keadaan murid, keadaan guru dan juga kemudahan-kemudahan yang ada. Jangan terus bagi skor, jangan terus bagi skor. Sekarang Encik Abdul Rahman, ada apa-apa pertanyaan tuan? Pertama Tuan Haji, saya nak tanya sikit tentang bahan murid. Bahan murid, Ya, kadang kita di sekolah saya menggunakan offsite, dia ni offline. Kita dan pencerapan kita juga menggunakan offline dan online. Dia ada dua-dua, offline dan online. Baik, yang kita katakan hasil kerja murid membuktikan aktiviti pembelajaran terlaksana mengikut perancangan. Jadi saya buat pemantauan ada 2. Satu, murid menghantar bahan. Maksudnya minggu ni kita bagi, dia datang ambil ke sekolah, minggu depan dia pulangkan dan cikgu menyemak. Itu satu. Ada satu murid yang dia langsung tidak datang mengambil bahan. Tetapi apabila cikgu bagi menggunakan WhatsApp ataupun menggunakan Telegram, murid akan berespon dengan menunjukkan bahawa dia dah buat kerja tu. Ambil gambar, ditunjuk pada cikgu. Adakah itu boleh dijadikan sebagai bukti? Terima kasih Tuan. Okey, alhamdulillah tuan. Boleh tuan, boleh. Boleh. Melihat pada situasi boleh, mengikut pada keperluan boleh. Tetapi ianya di dalam makluman tuan, khususnya guru besar dan juga dalam makluman guru. Kerana itulah keupayaan sekolah. Jadi saya rasa itu adalah ketetapan sekolah. So selagi kerja murid itu boleh dinilai dan kerja cikgu itu boleh dinilai, saya rasa tidak ada masalah. Sebab tu saya kata tadi dalam bila pencerapan PDP offline atau offsite ni, dia mengambil masa. Dan sebab tu kita perlu ada profesional pertimbangan yang kita kata yang sewajarnya lah, untuk bagi memastikan sebenarnya apa yang kita harapkan itu berlaku. Okey tuan, alhamdulillah, terima kasih tuan. Cuba ada sikit je Tuan. Bila kita nak tengok yang menggunakan offline ini ialah bagaimana guru mengawal kelas, satu. Yang kedua ialah bagaimana guru boleh berinteraksi dengan murid. Itu yang kita nak. Bagaimana Tuan boleh bantu kami sebagai pencerap untuk nak memastikan bahawa adanya sesi tu. Okey, kalau kawal kelas biasanya seperti mana yang kita tunjukkan dalam yang online tu, kita dah hitamkan tu. Kita dah kuningkan. Kita dah kuningkan kawal kelas tu. Kawal kelas tu kuning Tuan. Ya, kita dah kuningkan. Maksudnya kuning itu ialah benda-benda yang kita kata kita nak tengok keadaan sebenar, tetapi dalam masa yang sama kekangan itu menyebabkan kita tidak penuhnya. Okey, sebab itu dekat situ sebab itu kita kata dekat situ perlukan ada satu pertimbangan yang sewajarnya, professional judgement orang yang mencerap untuk melihat. Dan kalau kita kata tadi yang kedua tadi apa? Tuan, yang kedua tadi berkaitan dengan hasil kerja murid. Bukan hasil kerja tadi ni. Respon. Interaksi, respon. Okey, respon tu maksudnya tuan, bila cikgu tu berhubung dengan WhatsApp,
WhatsApp. So Ya, tuan. ada respon di WhatsApp itu. Ada. Ada. So komunikasi di WhatsApp itu merupakan merupakan evidence lah. Sebab itu benda tu kalau cikgu nak membuktikan bahawa ada respon murid, dia screenshot hantar pada guru besar. Okey. Terima kasih tuan pandangan. Itu adalah memadai untuk kita sebagai evidence bahawa berlakunya respon guru murid atau murid guru. Terima kasih. Okey, di seterusnya. Okey, seterusnya guru sebagai pembimbing. Ini dalam ni skor penuh 15 ya. Banyak ni skor penuhnya 15. Okey, rujukan justifikasi skor, guru memberi penerangan, tunjuk ajar, tunjuk cara maklum balas. Hasil kerja murid mendapat bimbingan untuk mengawasi kandungan pembelajaran. Itu rujukan justifikasinya. Okey. Kalau kita nak dari segi kita professional judgement kita sebagai pencerap, adakah ia mengikut keperluan dan mengambil kira pelbagai aras. Contohnya betul, tepat, secara berhemah, bersungguh-sungguh. Okey, evidennya selain daripada rekod catatan sebagaimana yang saya maklumkan tadilah, nak menengok pada berlaku responnya, kita melihat kepada sejauh mana aktifnya murid ini dengan guru dalam mana-mana media lah, WhatsApp dan sebagainya. Di situlah antara evidence yang boleh kita ambil kira mengatakan bahawa hasil kerja atau tugasan murid tadi telah dilaksanakan dengan baik dan sebagainya. Adakah berlaku interaksi? Itulah berdasarkan rujukan kita bagaimana alat komunikasi yang digunakan. Okey, seterusnya. Untuk sini guru sebagai pendorong minda. Okey. Skor penuh ni 25. Antara bahagian antara aspek yang mempunyai markah yang paling banyak. Mungkinlah dalam keadaan sekarang cikgu mesti menjadi pendorong yang sangat hebat untuk mendorong minda murid supaya dapat hadir ke sekolah pun dapat hadir ke kelas pun alhamdulillah. Terlibat dalam PDP pun alhamdulillah. Okey. Okey, kadang-kadang buka tapi tak ada. Kita pun tak tahu. Jadi dekat sinilah peneranan guru sebagai pendorong untuk menarik minat murid berada bersama guru dalam satu PDP. Okey, rujukan justifikasi skor kalau dalam instrumen, okey, rekod catatan aktiviti pembelajaran yang selari dengan objektif pembelajaran, mempunyai ciri-ciri aktiviti kolaboratif, menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah, menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran, menggalakkan murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. Ini kalau guru besar nak lihat, dia nak lihat mana? Dia kena lihat RPH lah. Lihat pada objektif, lihat pada aktiviti dan apa yang tertulis dalam RPH itu. Okey, kita akan dapat melihat perkara-perkara yang berkenaan, yang dot 1, 2, 3, 4, 5 itu. Walau bagaimanapun, dalam kita melihat kepada yang itu, kita juga perlu ada professional judgement, iaitu melihat pada tahap kualiti, adakah dia berdasarkan objektif, mengikut berbagai arah secara berterusan atau tekal. Bagaimana kita nak tahu dia berterusan atau tekal, tu kita lihatlah pada medium dia. WhatsApp-nya, message, SMS dan sebagainya. Kemudian evidence yang perlu dirujuk, okey, cadangan evidence, arahan guru dan respon murid. Bila arahan guru dan respon murid ini, kita merujuk mana? Kita merujuklah pada peranti dia. Okey, bahan PDP, bahan yang di-upload atau yang diberi atau yang dibekalkan. Hasil kerja tugasan murid, okey, apa aktiviti latihan dan sebagainya, sama ada modul dan sebagainya yang diambil di sekolah atau yang diberi melalui WhatsApp dan sebagainya. Okey. Dan rujukan pembelajaran. Okey, rujukan pembelajaran. Banyak sekarang ni mungkin rujukan pembelajaran, mungkin buku-buku nota, okey, buku-buku latihan, buku rujukan dan sebagainya. Okey. Hasil dari lembaran kerja dan sebagainya. Okey. Itu antara evidence yang perlu dirujuk atau cadangan kita untuk mengukuhkan pemberian skor terhadap guru sebagai pendorong. Okey, Diwa. Ada apa-apa persoalan di sini, Tuan? Okey, kalau tak ada saya teruslah. Kalau ada lambai sajalah. Okey, 4.4.2, guru sebagai pendorong emosi. Okey. Kalau dalam instrumen, hasil kerja murid yang menunjukkan pujian dan penghargaan. Okey, catatan hasil kerja murid yang menunjukkan pujian dan penghargaan, penyertaan murid atau record access, okey, penerimaan penghantaran bahan pelajaran yang menunjukkan penyertaan yang berterusan. Ini saya rasa ke mana-mana sekolah yang melaksanakan PDP offline offsite ini, mereka telah menyediakanlah perkara-perkara dokumen-dokumen yang kita boleh akses bagaimana yang merekod penyertaan murid dan sebagainya.
Okey. Dalam melaksanakan ini, kita masih lagi merujuk kepada tahap kualiti yang ada dalam SKPMG 2 berdasarkan objektif pelajaran mengikut pelbagai aras upaya murid secara berterusan. Dan evidence yang kita cadangkan yang perlu dirujuk ialah arahan dan membalas guru, respon murid, hasil kerja tugasan murid. Ini kita boleh merujuk pada bahan paranti cikgu lah. Apa-apa bahan cikgu gunakan, telefon ke dan sebagainya, handphone. Jadi ini bergantung kepada keadaan dan keselesaan guru lah dan murid. Okey, seterusnya Ribah. Okey, guru sebagai penilai. Kalau di dalam instrumen, bahan penilaian, lembaran kerja, soalan tugasan dan lain-lain yang diumumkan semasa aktiviti PDP. Okey, untuk justifikasi proporsional, okey, dia masih lagi merujuk pada tahap kualiti. Okey, ini ilmu yang kita perlu ada sebagai seorang penilai. Okey, adakah ianya berdasarkan objektif, mengikut ketetapan, menyeluruh dari segi kecukupan ataupun secara berterusan, konsisten dan segera. Okey, kadang-kadang kita kata nak dapatkan kesegeraan itu susah, tetapi konsisten. Maksudnya mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari. Dan kita lebih maklum keadaan itu dan kita mungkin kebanyakan guru telah menetapkan untuk salah satu latihan itu berapa hari. Dan ini kita mengambil kira lah sebagai evidence, dan perkara-perkara itu untuk makluman tuan-tuan dan puan, cikgu perlu rekod. Cikgu perlu catat sebagai satu rumusan kepada pengetua atau pada guru besar kaedah bagaimana mereka mengurus PDP secara offline atau offsite ini. Okey, evidence yang perlu dirujuk, lembaran kerja, hasil kerja, tugas murid, modul latihan, rekod PBD murid dan sebagainya. Itu bergantung pada tuan-tuan dan puan lebih arif lah, mungkin ada evidence yang lebih daripada itu. Okey, itu antara beberapa perkara yang kita rasa tuan-tuan dan puan perlu tahu dan perlu menguasai untuk memberi, supaya kita sebagai seorang guru besar tetapi memberikan penilaian yang sewajarnya kepada guru kita yang melaksanakan tugas atau PDP secara offline atau offsite ini. Okey tuan-tuan dan puan, seterusnya. Murid sebagai pembelajar aktif. Okey, skornya sangat tinggi, 20. Okey. Bilangan penglibatan murid yang menerima bahan dan yang menghantar tugasan hasil kerja disiapkan dengan lengkap, mempunyai ciri-ciri aktiviti kolaboratif, menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah, menggalakkan interaksi hubungan dua hala menggunakan pelbagai kaedah. Okey, dalam melengkapi ini professional judgement kita ialah dengan penglibatan 90 hingga 100%. Okey, murid, adakah murid kita yang terlibat itu penglibatan mereka mencapai tahap 90% hingga 100%. Ini yang ada dalam tahap kualiti SKPMG 2 lah untuk standard 4.6.1. Okey. Kemudian selaras dengan objektif pelajaran dengan yakin secara berhemah, saling menghormati bersungguh-sungguh. Ini kita punya professional judgement lah. Kalau tak ada semua, dapat 1 atau 2 pun kita rasa dia telah mencapai satu tahap kualiti dalam era pandemik ini. Okay, evidence yang perlu dirujuk ialah status tugasan murid. Status tugasan ni maksudnya murid jauh, murid dekat, luar bandar, pendalaman dan sebagainya. Okay, hasil kerja tugasan murid. Okay, hasil kerja tugasan murid ini berapa kerap mereka buat, berapa kerap bagaimana mereka boleh menyambut tugasan itu, dan berapa cepat mereka boleh siapkan, itu semua diambil kira sebagai murid sebagai pelajar aktif. Respon murid dalam maklum balas guru. Respon murid dan maklum balas guru ini dia ni tidak dapat ditunjuk dengan perbuatan atau apa. Okay? Kita akan merujuk respon murid dan maklum balas guru ni di dalam medium-medium yang tertentu lah, WhatsApp ke SMS dan sebagainya. Jadi sebab tu kita kata segala maklumat-maklumat berkaitan itu kalau boleh cikgu-cikgu, kita galak cakap cikgu-cikgu jangan cepat-cepat sangat delete lah. Jangan cepat-cepat sangat delete, jangan cepat buang sebab perkara berkenaan sangat perlu sekiranya bagi pihak tuan untuk mendapatkan gambaran, dan itulah antara evidence bukti yang menunjukkan bahawa respon murid dan maklum balas guru terhadap PDP yang berlaku. Okey, seterusnya. Okey, baik. Okey, dekat sini kalau ikut instrumen PDP offline offsite ini, saya rasa selesai setakat itu. Jadi saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada
pertanyaan dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengetua Gurusah Barisan Guru-Guru Perlongkanan bersama-sama saya dekat pejabat ini, kami datang khas untuk sesi ini bersama-sama saya. Selain Encik Pangeran, Dr. Hamid, kami ada, saya di sini ada Encik Diva, ada Dr. Hamid, yang dalam gambar tu Dr. Hamid, kemudian ada Puan Tan. Kami bertindak sebagai jawatankuasa SKPMG 2 untuk Jemaah Nazir, bagi menguruskan hal-hal SKPMG 2 dan berkaitan dengan pencerapan dan sebagainya lah. Jadi sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dikemukakan, insyaAllah kita pergi kepada sesi soal jawab. Kalau untuk sesi saya berkaitan dengan instrumen PDP offline offsite ini, saya rasa setakat ini. Jadi saya serahkan kepada Tuan Moderator. Saya mohon maaf sekiranya ada sepanjang pencerahan ini ada kekangan dan sebagainya, ada kesilapan, saya mohon. Ada kekurangan, itu adalah kesilapan saya dan kekurangan saya. Yang baik itu daripada Allah. Jadi insyaAllah saya serah pada Tuan Moderator untuk kita pada sesi seterusnya, untuk sekiranya ada soal jawab. Sekiranya saya tak boleh jawab, saya akan pergi kepada Dr. Hamid, Encik Pangeran dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Nordin Johari memberi penjelasan kepada kita cara mana untuk mencerap melalui PDPR yang dilaksanakan offline dan juga online. Jadi dapat penjelasan kepada kita bagaimana dalam online tu yang ada petak berwarna hitam yang tak perlu kita lengkapkan, tak perlu diisi, dan ada petak yang berwarna kuning di mana di situ kita lihat ini tidak dapat dilihat dengan jelas sepenuhnya, tapi perlu kita lengkapkan dengan wajaran-wajaran yang disediakan. Dan dalam offline juga ada penjelasan yang disampaikan Cik Nordin tadi, khasnya berkaitan dengan evidence yang kita perlu rujuk kepada kita, dan juga ERPH atau RPH yang disediakan oleh guru adalah evidence pertama yang penting yang perlu kita ada. Baiklah cikgu-cikgu, rakan-rakan guru besar serta guru penolong kanan, kita buka kepada sesi soalan untuk bertanya berkaitan dengan penilaian ke pencerapan yang nak disampaikan, yang telah disampaikan. Kalau ada yang tak jelas, boleh kemukakan soalan. Silakan rakan-rakan guru besar, rakan-rakan guru penolong kanan. Silakan yang nak tanya. Kita masih lagi ni. Tuan Moderator. Tuan. Ya. Ada penambahan sikit. Silakan. Moderator, saya kat sini saya melihat Encik Pangeran dengan Dr. Hamid ada nak buat nambahan sikit. Boleh tuan, silakan. Penambahan lihat dari segi penerangan saya. Ya. Jadi kita pergi kepada Dr. Hamid sekejap dulu. Okey, terima kasih. Boleh silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada rakan-rakan guru. Jadi saya ada sikit penambahan berkenaan dengan pembahasan Cik Nordin tadi. Yang pertama berkenaan dengan yang instrumen online. Kalau kita lihat yang online itu, dia ada berwarna hitam dan berwarna kuning penambahan itu. Di mana warna hitam itu memang tak perlu diisi, memang kita tak ada isi. Tetapi yang kuning itu nampaknya Tuan Nazir dia ada bermurah hati sikit. Maksudnya dia di situ walaupun dia kata susah diisi, tetapi skornya itu dimurahkan sikit. Maksudnya kalau sekolah isi skor 3 pun automatik nanti dia akan jadi skor 4. Jadi maksudnya dia sama nilai tuan dengan 4. Ya, kalau kita katakan kita letak skor 2 pun nanti markah ni skor dia mungkin automatik jadi skor 3 atau skor 4. Itu yang pertama lah. Yang kuning itu semua dimurahkan. Maksudnya skornya dimurahkan. Alhamdulillah. Jadi cikgu walaupun dapat diletak skor 2, kemungkinan dia boleh jadi skor 3 dan boleh jadi skor 4. Itu automatik, tak payah fikir banyak-banyak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berkenaan dengan pertanyaan rakan kita daripada sekolah apa itu, dia berkenaan respon murid. Kita memang tak dapat nampak respon murid, tetapi sebagai pentadbir atau pemantau, biasanya sebelum kita memulakan pencerapan, kita akan tentukan apa kaedah yang digunakan, sama ada secara online ataupun secara offline. Secara automatik, walaupun secara offline, pemantau perlu berada dalam
medium itu juga. Katalah digunakan grup WhatsApp, jadi secara automatik pemantau kena ada dalam grup WhatsApp itu sendiri sepanjang proses PDP itu dicerap. Contohnya PDP dicerap selama 3 hari. Maksudnya pemantau PDPR. perlu ada dalam grup selama 3 hari. Jadi perbincangan yang berlaku dalam grup WhatsApp itu selama 3 hari itu pemantau boleh tahu. Katakan ada soalan jawab dari murid, automatik guru besar ataupun pentadbir akan tahu itu ada perbincangan. Jadi untuk respon murid itu pemantau dah tahu berapa banyak perbincangan yang ada dalam tersebut. Okey, yang ketiganya berkenaan dengan pengisian portal SKPNJ 2, ya, dimaklumkan bahawa portal akan dibuka sehingga 15 Disember. Jadi kita serahkan kepada pihak sekolah, ya. Sekolah boleh memilih pencerapan yang mana yang dia akan masukkan. Contohnya kalau sebelum ini pada bulan 3 dah ada penilaian diri contoh. Kemudian panjang PDPR ada pencerapan online. Kemudian pada bulan 10 insya-Allah kalau sekolah dibuka ada pencerapan secara bersemuka. Jadi sekolah boleh pilih, ya. Di antara 3 pencerapan itu dia boleh pilih mana yang terbaik. Ya, contohnya kalau dia tengok skor terbaik ialah secara bersemuka, kita galakkan dia masukkan yang bersemuka. Ya, jadi pemilihan pencerapan skor ini kita utamakan yang pertama yang bersemuka. Kalau tak dapat yang bersemuka secara online. Kalau tak dapat yang secara online, kita akan pilihan ketiga ialah secara offline. Jadi sekolah boleh memilih untuk pencerapan PDP, pilihlah mana-mana skor yang dipikirkan terbaik. Tetapi kalau boleh dulukan yang secara bersemuka itu yang terbaik. Jadi pada saya ada 3 perkara saja yang saya nak respon. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ahmed. Jadi jelas kepada Tuan. kita. Ya, silakan. Okey, Tuan Moderator. Boleh bagi peluang pada Encik Pangeran? Silakan Cik Pangeran. Silakan, masih ada lagi masa. Silakan Cik Pangeran. Doktor dah buat penjelasan apa yang saya nak sampaikan tadi. Cuma kemungkinan sekolah sempat buat satu pencerapan je kan. Kemungkinan lah boleh gunakan skor pencerapan tu, tak ada masalah. Tak perlu kepada 3 pencerapan. Namun begitu, prioritinya seperti mana Doktor cakap, prioritinya mestilah pencerapan bersemuka kalau boleh. Kalau tak dapat pencerapan bersemuka tu, buatlah pencerapan secara online. Kalau tak dapat buat pencerapan online, buatlah pencerapan secara offline. Adapun sekolah dia maklum, surat kita memang hanya 1 pencerapan untuk tahun ni. Kita bukan masuk kena buat 3 tak. Jadi itu sajalah untuk saya boleh tambahkan kepada maklumat kepada pihak tuan-tuan. Terima kasih Cik Pangeran. Mana kita ada 3 jelas 3 bersemuka, utamakan bersemuka. Kemudian jika tak dapat bersemuka, kita buat secara online ataupun offline. Ya, terima kasih. Ada pada rakan-rakan lagi? Rakan-rakan guru besar, rakan guru penolong kanan. Tuan. Silakan Cik Azhar. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya terima kasih yang tak terhingga kepada semua pegawai-pegawai Jemaah Nazir atas kesediaan berkongsi ilmu pada pagi ini. Cuma satu perkara, kalau tak silap petang ini akan ada pengumuman, akan ada satu sesi pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan sesi pembukaan sekolah. Cuma saya nak menyorot kembali apa yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, tak silap saya pada Julai yang lepas, yang mana antara yang dimaklumkan adalah berkemungkinan apabila sesi bersemuka ini dibuka pada 3 hari bulan Oktober nanti akan dilaksanakan PDP secara hybrid. Maknanya mungkin akan ada sebahagian murid yang berada di sekolah dan mungkin akan ada sebahagian pelajar yang akan ber-PDPR online di rumah. Jadi saya yakin mungkin kita akan masih lagi menggunakan instrumen yang sama, iaitu standard 4 ini. Cuma ada tak pandangan ataupun cadangan supaya dapat kita gabungkan dua-dua pencerapan ini, sebab dia murid yang sama, kelas yang sama, mata pelajaran yang sama, subjek yang sama,
untuk kita dapatkan rumusan pencerapan secara keseluruhan bagi kelas dan mata pelajaran yang diajar itu sama ada secara bersemuka ataupun secara online. Mohon pandangan Tuan. Saya menjawab dari segi instrumen mana nak guna boleh Tuan. Jadi instrumen yang diberi pilihan, kalau ada berlaku hybrid maka pihak sekolah boleh menggunakan instrumen yang ketiga tu, prioriti ketiga tu. Sebab dia memang dibuat secara hybrid. Jelas dekat situ instrumen tu guna untuk hybrid. Jadi skornya valid lah untuk diisi dalam MKRA. Jadi instrumen yang bersemuka tu mungkin sebagai sokongan lah untuk jadi rujukan kepada pencerap yang melihat kepada PDP tersebut. Okey, Cik Azhar, terjawab rasanya. Baik. Terima kasih. Tuan Abdul Rahman ni, Abdul Rahman, ada yang melambai-lambai tangan Tuan, tengok. Okey. Tadi saya lihat tadi Puan Siti Sulami, SK Ledang, Bagi dulu. Guru Besar SK Ledang, silakan Puan. Apa? Oh, Cik Abdul Rahman. Okey, Cik Abdul Rahman, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Tuan Moderator, terima kasih Tuan Jainuddin. Bukan ni ada sedikit hubungan dengan apa yang kita dapat hari ni. Sikit pertanyaan je, kerana kita ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dalam RS21 Tuan Jainuddin, iaitu uji lari sekolah at quality. Saya nak berkaitan dengan pencerapan ni lah, kerana masa kita terhad 19 hari bulan dah mesti dapat di tangan PPD bahan itu. Jadi pada pandangan Tuan Haji lah, kita pun hari cuti ni seminggu untuk pencerapan. Adakah boleh kita menggunakan guru yang kita cerap itu? Alhamdulillah minggu lepas saya dapatlah, kita ada masa 2 hari selepas penataran tu, kita dapat buatlah, kita ada kena 3 orang guru untuk satu sekolah menghantar untuk uji lari itu, tapi kita dapat hanya menggunakan offline. Jadi pandangan saya dari segi mungkin apa yang kita dapat hari ini tak sama seperti mana yang kita buat pencerapan sebelum ini. Jadi hari ini kita dapat lebih jelas lagi bagaimana kita nak laksanakan pencerapan, terutamanya kita menggunakan offline. Bolehkah markah yang kita beri itu diterima pakai oleh pihak JNJK nanti sebagai satu uji lari lah? Itu saya nak tanyakan pada Tuan. Terima kasih. Dr. Hamid, Jabaran. Okey, Okey, silakan Cik Nadine. Terima kasih Encik Abdul Rahman. Terima kasih atas soalan. Jadi oleh kerana yang kita namakan itu pun uji lari, maksudnya ini bukannya untuk mendapatkan data sebenar. Ini adalah cara kita mendapatkan data untuk diisikan markah dan akan digunakan sebagai panduan untuk diisi pada masa akan datang. Jadi tak ada masalah. Cikgu nak guna yang ini pun boleh, yang cikgu dah buat, ataupun kalau cikgu tak sempat buat pun, mana sekolah tak sempat buat pun, gunakanlah data yang sebelum ini. Katalah cikgu dah buat pada bulan 3 dulu secara bersemuka pernah buat, maksudnya data itu pun cikgu boleh gunakan. Jadi ini bukan nak cari data yang tepat sebenarnya. Kita nak belajar mengisi data secara menggunakan Excel. Itu yang terkinilah. Cikgu yang risau. Jadi walaupun 3 data yang cikgu beri itu secara offline pun tak apa, tak ada masalah. Cuma kita nak yang kita tekankan sini ialah nak tengok cara mengisi itu. Bukan nak Okey. Faham Tuan. Okey. Faham. Terima kasih. Terima kasih. Okey, Abdul Rahman. Okey Okeylah saya rasa Puan Siti Sulami, Guru Besar SK Ledang, silakan Puan, satu soalan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tertariklah dengan penjelasan berkaitan dengan pengisian portal online untuk PDPC ni boleh diambil dia punya skor daripada pencerapan secara bersemuka. Sebab kalau boleh, maknanya benda ni bertepatan sebab saya sendiri bila sekolah dibuka pada bulan 3 tempoh hari sehingga sebelum hari raya, memang kita ada buat pencerapan PDPC dengan guru-guru. Memang lebih senang lah kalau kita lihat bersemuka berbanding dengan
secara online sekarang. Sebab kalau murid 25 orang, yang masuk 10 orang tuan. Dan seperti mana tuan maklumkan tadi, setiap komunikasi murid itu dalam PDPC-nya, kita kena duduk sekurang-kurang 3 hari dalam WhatsApp guru tu. Jadi menjadi macam satu pertukaran lah. Saya memang mengharapkan kalau bersemuka, ada lagi baki guru yang kita tak cerak secara bersemuka, kita akan buatlah kalau naik. Sebab memang ada kekangan. Kadang-kadang murid 30 orang kalau bermula PDPC pukul 7.20 atau pukul 8 pagi. Yang bangun 3-4 orang. Itu keluhan daripada cikgu saya lah. Memang agak sukar lah. Jadi untuk menilai dalam penglibatan murid memberi respon berkaitan isi pelajaran. Kalau murid yang hadir pada Google Meet tu 15 orang, adakah memadai untuk kita katakan untuk satu kelas dia telah berkomunikasi dengan kita semasa PDPC berjalan? Ataupun kita kena duduk lagi dalam WhatsApp tu nak tengok yang baki 15 orang tu tuan. Jadi kalau tuan cakap bersemuka itu boleh dijadikan skor untuk kita tagging dalam SKPMG secara online tu, alhamdulillah lah. Sajalah yang saya nak maklumkan tuan. Okey, terima kasih Cikgu Siti Sulaimi atas pertanyaan itu. Sebenarnya bukan sekolah cikgu saja sebenarnya sekolah di Malaysia pun merasai apa yang cikgu rasa. Tetapi jawapan kami ialah kami sebenarnya ada 2 perkara di sini yang kita kena lihat. Yang pertama, pengisian skor SKPM G2 portal. Satu lagi ialah pencarapan PDPR. Jadi untuk pengisian skor dalam SKPM, portal SKPM, kita bagi pilihan kepada sekolah. Pilihlah mana yang paling baik, masukkan dalam portal. Tetapi untuk pencerapan PDPR sebenarnya sekolah kena buat juga. Tetapi skor itu jadi pilihan lah. Supaya kenapa kita kena buat pencerapan PDPR, supaya kita nak tengok apa yang berlaku semasa cuti ini di sekolah, pada guru-guru lah. Tetapi markah itu cikgu boleh manipulate lah. Maksudnya kalau cikgu tak cerap ini, cikgu tak tahu apa yang berlaku suasana dalam sekolah cikgu. Mungkin ada cikgu mengajar satu waktu je, ada cikgu mengajar 3 waktu, ada cikgu mengajar yang sangat rajin. Jadi cikgu kena tetap kena pantau untuk PDPR ini. Tetapi skornya itu yang kita kena fleksibelkan sikit. Maksudnya kalau kita dah tahu tadi pemberian skor untuk apa kita panggil sebagai maklum sebagai murid punya secara maklumat murid, maksudnya kat situ kita kena pastikan memberi satu justifikasi yang sewajarnya lah. Kalau kita dah tahu memang muridnya ada 30 tetapi yang hanya masuk 15. Jadi terpulang kepada cikgu sama ada nak jadikan 15 itu per 15 atau 15 per 30. Ini kita tak tetapkan. Terpulang kepada kebijaksanaan cikgu nak beri skor. Skor ini terpulang kepada sekolah. Tetapi nak beri skor dia ada panduannya. Bukan just kata ada 10 per 10 kita terus bagi 10. Sebab nak bagi 10 itu mesti ada justifikasi, ada bukti, ada evidence menunjukkan kenapa kita bagi 10. Jadi nak cari nak jadikan dia 10, kenapa macam mana jadi 10? Kena rujuk juga SKPM standard 4 itu sebagai panduan. Sebagai panduan. Tetapi katalah kita tahu sekolah ini memang murid ni sangatlah tidak dapat serta dalam kita punya PDPR. Jadi mungkin kita bolehlah berlembut ataupun mencari jalan supaya semua murid itu tidak ketinggalan sepanjang PDPR ini. Jadi ini kiserah kepada sekolah, kebijaksanaan sekolah. Katalah kalau ada sekolah memang dah tak ada medium ataupun tak ada internetnya, tak ada di perantinya. Jadi terpulanglah. Fikirkanlah bagaimana kita dapat mengatasinya. Sebab setiap sekolah tak sama situasinya. Sekolah A dengan sekolah B walaupun dekat-dekat, tetapi mungkin warga sekolah itu berbeza daripada segi pendapatan, segi kedudukannya. Ini kita serah pada sekolah. Jadi itu saja. Terima kasih. Baik Cikgu Lami, okey boleh terjawab rasanya. Saya mohon rakan-rakan daripada SJKC atau SJKT soalan. Masih kami rakan-rakan daripada SJKC atau SJKT mohon 1-2 soalan lagi. Kita ada masih lagi lebih kurang 5 minit.
Ada lagi? Rakan-rakan JK, ada yang mengukuhkan soalan? Baiklah. Tak apa Puan, Tuan. Kalau macam ni, sekiranya sekarang mungkin tak terfikirlah masalahnya kan, tetapi nanti Ya, Doktor. bila dalam mengisi, membuat secara praktikal itu ada masalah, mungkin sekolah ataupun tuan-tuan boleh berhubung terus dengan Cik Hidayat lah supaya segala persoalan itu ya, betul. dapat kita atasi dengan segera. Sebab kalau masalah itu kita simpan, maksudnya masalah itu akan berpanjangan lah. Tetapi kalau kita boleh Ya, tanya makin pada lama orang yang makin lebih besar arif, tu saya rasa masalah tu. itu boleh atasi. Okey. Terima kasih Doktor. Baiklah, jadi rasanya jika dah tak ada apa, tak ada apa-apa persoalanan, jadi saya mewakili jawatankuasa Majlis Guru Besar Daerah Tangkak mengucapkan ribuan terima kasih pada penceramah kita, khasnya Encik Pangeran Haryatul bin Ali, Encik Nordin bin Johari dan juga Dr. Hamid Idris yang sama-sama membantu kita dari tadi selama lebih kurang 2 jam, dan saya rasa ianya dapat membantu pada kita bagaimana kita nak merancang untuk pencerapan yang terbaik secara online ataupun offline. Jadi saya rasa majlis kita berakhir di sini dan akhir sekali saya mohon ribuan ampun dan maaf sebarang kesilapan dalam majlis ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang sebaliknya datang daripada saya sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.